Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafizah Hidayu binti Besar, perubahan metrik I18203-184. Pada hari ini saya dan rakan-rakan saya, hari kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk Kaunseling Kerjaya di IPT, dan juga kami telah memilih sebuah jurnal yang bertajuk Kesediaan Kerjaya dalam kalangan pelajar vokasional dan juga teknikal untuk diulaskanlah, untuk dikaitkan dengan tajuk pembentangan kami pada hari ini. Okey, untuk bahagian pengenalan, daripada Brown dan juga Brooks 1996 mengatakan bahawa kaunseling kerjaya adalah satu proses interpersonal yang direka bentuk bagi membantu individu-individu yang mengalami masalah perkembangan kerjaya, iaitu proses memilih, memasuki, menyesuaikan diri serta memajukan diri dalam pekerjaan. Daripada Siddiq Muhammad Noah tahun 2002 mengatakan bahawa kaunseling kerjaya adalah satu proses psikologi sepanjang hayat yang berinteraksi secara dinamik dengan peranan lain dalam kehidupan. Masalah kerjaya termasuklah ketidakupayaan dalam membuat pilihan, ketegangan dan penyesuaian, ketidaksesuaian dengan dalam pekerjaan dengan individu dan juga integrasi diri dengan orang lain seperti ibu bapa dan juga rakan-rakan. Secara ringkasnya, kaunseling kerjaya adalah satu proses pertolongan antara kaunselor dan juga klien, di mana kaunselor berperanan untuk membantu klien yang mempunyai masalah, tidak tahu arah tuju kerjaya ataupun dalam membuat pemilihan kerjaya selepas tamatnya belajar. Seterusnya, tidak dapat dinafikan bahawa isu yang sering dialami oleh segelintir masyarakat, terutamanya pelajar IPT, adalah tidak tahu arah tuju kerjaya, sukar membuat pilihan kerjaya disebabkan masalah-masalah seperti kurangnya pengetahuan tentang kerjaya, kurang mengenali kelebihan, potensi dan juga ciri-ciri personaliti diri serta banyak lagi faktor. Di mana dekat sini pelajar IPT adalah individu ataupun golongan-golongan yang akan mengalami masalah tidak tahu arah tuju kerjaya selepas tamat belajar. Jadi dekat sini amat penting untuk kaunselor mengambil peranan, kaunselor kerjaya mengambil peranan dalam hal ini lah. Seterusnya adalah artikel jurnal, di mana jurnal ni ditulis oleh para penulis, kiranya lebih daripada seorang lah penulis, yang daripada penulis tersebut adalah daripada pelbagai institusi, di mana dalam jurnal tersebut para penulis mengatakan bahawa pendidikan merupakan jambatan dan juga landasan yang perlu dilalui oleh pelajar sebelum menempuh alam pekerjaan yang lebih mencabar. Dapat dijelaskan bahawa pendidikan memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan individu yang berkualiti, kerana pendidikan merupakan jabatan yang menjadi tempat transisi ke dunia pekerjaan bagi seorang pelajar. Kiranya dekat sini penulis menekankan bahawa pendidikan adalah amat penting untuk setiap individu, terutama sekali golongan pelajar IPT, di mana kerana pelajar IPT selepas tamatnya belajar, mereka akan sudah tentu akan memikirkan tentang soal kerjaya. Jadi dekat sini para penulis menekankan bahawa pendidikan adalah tidak patut diketepikan, kerana pendidikan memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan individu yang berkualiti lah. Sebab dekat dalam pendidikan ni, selain daripada belajar tentang subjek-subjek tertentu, pelajar juga akan didedahkan dengan pengetahuan tentang ilmu kerjaya dan juga bagaimana pemilihan kerjaya lah selepas tamat belajar. Jadi secara keseluruhannya, amat penting untuk pelajar terutamanya pelajar IPT untuk mempunyai persediaan seperti menambah ilmu pengetahuan atau menghadiri kaunseling kerjaya untuk meminta bantuan daripada kaunselor sebelum menempuh alam pekerjaan. Kiranya selain daripada pendidikan, pelajar IPT bolehlah berjumpa dengan kaunselor kerjaya untuk meminta pendapat dan juga idea dalam
pemilihan kerjaya selepas tamat belajar lah. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Devi Hastuti binti Jahidin bernomor matrik I18203086. Okey. Jadi pembentangan yang seterusnya saya akan membentangkan tentang apakah tujuan daripada kajian yang dijalankan oleh penulis dalam berdasarkan jurnal yang kami pilih, kumpulan saya pilih. Jadi tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis tahap kerjaya dan faktor-faktor daripada pelbagai aspek. Jadi antaranya ialah daripada segi jantina, peringkat pengajian iaitu sijil dan diploma, dan seterusnya pengalaman penerimaan perkhidmatan kaunseling yang berkenaan dengan hal kerjaya lah. Dan yang terakhir adalah adakah pengalaman kerja dalam mempengaruhi kesediaan kerjaya dalam kalangan pelajar vocational dan teknikal. Jadi yang seterusnya adalah teori yang digunakan dalam kajian ini, di mana penulis menggunakan teori perkembangan kerjaya super. Jadi teori super ini juga dikatakan merupakan teori yang popular untuk orang kata untuk menerangkanlah bagaimana tingkah laku kerjaya manusia. Dalam teori ini juga konsep kendiri pekerjaan adalah penilaian seseorang individu terhadap dirinya sendiri. Jadi ini bermaksud di mana individu akan menilai dirinya sendiri daripada beberapa aspek. Jadi antaranya adalah yang pertama adalah aspek kelemahan dan kekuatan, dan seterusnya yang kedua adalah kematangan fizikal, emosi dan mental seseorang. Yang ketiga daripada aspek potensi diri, bakat, kebolehan, dan yang ketiga adalah aspek moral, nilai dan etika. Yang keempat aspek keluarga dan orang yang signifikan dengannya, dan akhir sekali adalah di mana dilihat daripada aspek kepuasan diri seseorang individu tersebut. Jadi ini juga bermaksud sekiranya dalam peringkat perkembangan konsep kendiri itu berjalan dengan baik, yakni mengalami proses kematangan konsep kendiri yang baik, jadi seseorang itu bolehlah dipercayai untuk membuat pemilihan kerjaya yang tepat untuk dirinya sendiri. Poin yang seterusnya, teori ini juga mengatakan bahawa perkembangan dalam peringkat kehidupan seseorang itu boleh dibimbing dengan mempercepatkan proses kematangan, kebolehan dan minat. Jadi ini bermaksud di mana seseorang individu tersebut boleh dibimbing untuk menuju ke arah pemilihan kerjaya yang memuaskan, di mana menggunakan dua cara lah, iaitu yang pertama adalah bantu mereka untuk kembangkan lagi kebolehan dan minat, serta bantu mereka untuk memahami diri mereka sendiri, memahami kelebihan dan kelemahan yang mereka adalah. Dengan itu mereka dapat membuat pemilihan kerjaya yang memuaskan, yang bersesuaian dengan diri mereka sendiri. Dan akhir sekali, teori ini juga mengatakan bahawa corak semula jadi kerjaya iaitu peringkat pekerjaan yang dicapai dan urutannya keberapa serta jangka masa percubaan tetap. Jadi ini di mana ia adalah ditentukan oleh para sosioekonomi ibu bapa, kebolehan mental, ciri-ciri personaliti, kematangan kerja dan peluang-peluang yang terdedah kepada seseorang individu tersebut. Dan beralih kepada slide yang berikutnya ialah di mana kaedah atau metod kajian. Jadi dalam kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif, di mana dengan menggunakan kaedah ini ia dapat memberi gambaran fenomena, menguji hipotesis dan juga membuat ramalan. Serta kaedah kuantitatif ini juga ia melibatkan tinjauan menggunakan soal selidik. Jadi terdapat dua bahagian dalam borang soal selidik ini. Jadi di mana bahagian satu ia mengandungi soalan-soalan berkaitan latar belakang peserta kajian, dan bahagian yang kedua adalah penyelidik menggunakan inventari kesediaan kerjaya bagi mengukur tahap kesediaan bekerja dalam kalangan pelajar vocational dan teknikal. Berikutnya adalah kesahan dan kebolehpercayaan pula mengaplikasikan Krobach Alpha bagi menganalisis instrumen. Jadi Krobach Alpha ni sesuai bagi instrumen yang menggunakan skala Likert. Dalam kajian ini juga menggunakan kaedah persampelan convenience sampling. Jadi dan ini dipilih ni sebenarnya kerana dia bersesuaian dengan kemudahan untuk mendapatkan maklum balas daripada responden kajian.
Okay, seterusnya untuk memperoleh data yang diproses, penyelidik menggunakan program IBM SPPS iaitu yang merupakan salah satu software statistik. Penyelidik ni juga menggunakan analisis statistik deskriptif untuk melihat min keseluruhan peserta kajian dalam kesediaan kejayaan. Okey, seterusnya beralih kepada hasil kajian. Jadi di mana penyelidik melibatkan seramai 474 orang peserta kajian dan seramai 407 adalah pelajar lelaki dan 65 dalam kalangan pelajar perempuan. Jadi dalam hasil kajian ini terdapat beberapa aspek yang difokuskan, antaranya ialah tahap kesediaan kejaya, yang kedua perbandingan tahap kesediaan kejaya antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan, dan yang ketiga adalah perbandingan tahap kesediaan kejaya antara pelajar peringkat pengajian diploma dan sijil, dan yang keempat adalah perbandingan tahap kesediaan kejaya antara pelajar yang pernah menerima perkhidmatan kaunseling yang berkenaan dengan kejaya dan yang tidak pernah, dan yang akhir sekali adalah perbandingan tahap kesediaan kejaya antara pelajar yang berpengalaman bekerja dan tidak berpengalaman dalam bekerja. Jadi pada hasil yang diperoleh dari aspek tahap persediaan kejaya, didapati min keseluruhan pelajar vocational dan teknikal adalah 142.71 dengan sisian piawai sebanyak 15.12. Jadi pada tahap ini adalah pada tahap yang sederhana antara 108 hingga 144. Jadi bermaksud bahawa pelajar vocational dan teknikal ni dapat menyediakan diri mereka dalam kesediaan kejaya dalam sesetengah aspek yang berkaitan dengan kesediaan kejaya. Hasil yang kedua adalah tahap kesediaan kejaya antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Jadi di mana tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara peserta kajian lelaki dan juga peserta kajian perempuan dalam tahap kesediaan kejaya ni, kejayaan yang diterima. Dengan keputusan ini maka didapatilah bahawa sebenarnya faktor jantina sebenarnya tidak mempengaruhi pun tahap kesediaan kejaya. Jadi maka faktor jantina ni sebenarnya kurang memainkan peranan dalam keterbatasan aktiviti kesediaan kejaya dan juga tahap kesediaan kejaya, walaupun populasi pelajar lelaki adalah lebih ramai berbanding dengan pelajar perempuan di institusi latihan perindustrian. Hasil yang ketiga adalah daripada aspek perbandingan tahap kesediaan kejaya antara pelajar peringkat pengajian sijil dan juga pelajar peringkat pengajian diploma. Jadi di mana keputusan mendapati terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar peringkat pengajian sijil dan pelajar peringkat pengajian diploma, dan didapati pelajar vocational dan teknik peringkat diploma mempunyai tahap kesediaan yang lebih tinggi berbanding dengan pelajar peringkat pengajian sijil. Mungkin hasil ini mungkin disebabkan latihan yang dipelajari untuk pada peringkat diploma adalah lebih orang kata komprehensif berbanding dengan latihan peringkat sijil. Seterusnya hasil yang keempat adalah perbandingan tahap kesediaan kejaya antara pelajar yang pernah menerima perkhidmatan kaunseling dan yang tidak pernah menerima perkhidmatan kaunseling berkenaan dengan hal kejaya dalam tahap kesediaan kejaya ini. Jadi keputusan mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar yang pernah menerima perkhidmatan kaunseling dan pelajar yang tidak pernah menerima perkhidmatan kaunseling berkenaan dengan kejayaan, walaupun didapati pelajar vocational dan teknik yang pernah mendapati perkhidmatan kaunseling berkenaan dengan hal kejaya ini mempunyai min kesediaan yang lebih tinggi berbanding dengan pelajar vocational dan teknik yang tidak pernah mendapat perkhidmatan kaunseling berkenaan dengan hal kejaya ini. Dan akhir sekali iaitu keputusan perbandingan tahap kesediaan kejaya antara pelajar yang berpengalaman bekerja dan yang tidak mempunyai pengalaman dalam bekerja. Jadi didapati keputusan adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar yang mempunyai pengalaman bekerja dan juga pelajar yang tidak mempunyai pengalaman bekerja. Jadi di sini makanya di sini dilihatlah bahawa faktor pengalaman bekerja ni sebenarnya tidak pun mempengaruhi tahap kesediaan kejaya dalam kalangan pelajar vocational dan teknikal. Mungkin disebabkan oleh pengalaman kerja yang diperoleh itu adalah
dipelajari oleh pelajar adalah berbeza dengan bidang pengajian yang mereka ambil sekarang ini. Jadi itulah antara sedikit daripada saya. Sekian dan terima kasih. Saya Nur Hidayati binti Mahata, I18203-126 akan membentangkan tentang ulasan kritis artikel yang mana artikel ini telah ditulis oleh Ahmad Syamsuri pada tahun 2018 iaitu bertajuk tentang kesediaan kerjaya dalam kalangan pelajar vocational dan teknikal di bawah jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik. Artikel ini mengetengahkan 3 isu. Yang pertamanya tentang tahap kesediaan kerjaya pelajar yang mana penting dalam membantu pelajar untuk menghadapi cabaran dalam dunia kerjaya ini. Yang kedua adalah isu perkhidmatan kaunseling kerjaya, sama ada dia membantu pelajar ataupun tidak. Dan yang ketiga, isu kesediaan kerjaya di antara lelaki dan perempuan. Ketiga-tiga isu ini sangat menarik kerana di sini dapat kita tahulah seberapa banyak kepekaan para pelajar terhadap dunia kerjaya. Dan selain itu, sebagai penyelidik maupun kaunselor sendiri dapat mengetahuilah perkara apa yang perlu diberi fokus ke dalam perkhidmatan kaunseling kerjaya ini bagi kita memberikan pada para pelajar. Jika ini relevan untuk dikaji, ya, dia sangatlah relevan untuk dikaji kerana sebagai seorang pelajar kaunseling maupun bakal kaunselor dapat kami mengetahuilah dari perspektif apakah yang perlu diambil perhatian dalam memberikan perkhidmatan kaunseling kerjaya kepada para pelajar nanti. Bahagian hasil kajian penulis yang mana melibatkan seramai 474 orang peserta kajian. Dari segi jantina terdapat 407 orang pelajar lelaki dan 65 orang pelajar perempuan. Yang mana seramai 211 orang sahaja pelajar pernah mendapat perkhidmatan kaunseling berkenaan kerjaya dan selebihnya iaitu berjumlah 258 orang pelajar tidak pernah mendapat perkhidmatan kaunseling berkenaan kerjaya. Dan didapati tahap kesediaan kerjaya dalam kalangan pelajar vocational adalah sederhana dan pada pandangan kami ini dapat diterimalah sesuai dengan jumlah responden dan status sekolah tersebutlah, yang mana para pelajar vocational dan teknikal ni dapat menyediakan diri mereka dalam kesediaan kerjaya yang melibatkan sesetengah aspek seperti tanggungjawab, kefleksibelan, kemahiran, komunikasi, self-view serta kesihatan dan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan teruskan berkaitan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian yang digunakan oleh penulis adalah bersesuaian, yang di mana metodologi kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dan kaedah tinjauan lah yang digunakan melalui soal sidik. Metodologi yang digunakan dalam instrumen iaitu asalnya berbahasa Inggeris lalu ditafsirkan menjadi kepada bahasa Malaysia. Dan kenapa saya mengatakan ia adalah bersesuaian? Ia adalah kerana soal sidik ini juga ataupun instrumen ini juga dibuat kesahan oleh kaunselor berdaftar bagi menyimak dan membuat kesahan bagi kajian ini ataupun instrumen ini. Iaitu adakah ia bersesuaian dengan responden yang akan maksudnya diberikan soal sidik. Kaedah bagi tinjauan ini merupakan kaedah yang sering digunakan oleh penyelidik bagi bidang pendidikan. Kaedah tinjauan ini juga adalah berkaitan dengan mengumpulkan data dan diselaraskan berkaitan dengan objektif kajian. Responden bagi kajian ini adalah pelajar vocational, pelajar teknikal, pelajar sijil teknikal, juga diploma, iaitu yang berada di 3 buah pusat latihan industrian di Malaysia. Dia mengaplikasikan Cronbach Alpha dalam kajian ini. Hasil kajian mendapati apabila Cronbach Alpha dibuat instrumen kajian itu yang ditukarkan kepada dari bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia, maka hasil kajian itu mendapati Cronbach Alpha iaitu 91. Hal ini menunjukkan soal sidik ini bersesuaianlah dengan kepercayaan melalui Cronbach Alpha. Bagi kesahan instrumen ini iaitu yang dikatakan bagi kesahan kaunselor berdaftar, maka kesahan itu adalah mendapat pengiktirafan ataupun bersesuaianlah dalam membuat soal sidik ini kepada responden yang terlibat. Analisis. Secara kesimpulannya, artikel ini adalah berkaitan dengan ujian inventory berkaitan dengan kesediaan kerjaya ataupun bekerja yang diberikan kepada 3 responden yang utama iaitu pelajar vocational, pelajar teknikal tinggi dan diploma yang dikhususkan kepada 3 tempat iaitu di latihan perindustrian. Melalui soal sidik itu yang merangkumi kepercayaan dan kesahan, maka kajian ini sememangnya difahami oleh responden sendiri dan melalui penganalisa berkaitan dengan IBM SPSS yang di mana piawai yang dikeluarkan adalah iaitu melalui pendekatan Cronbach Alpha iaitu 91, maka ia adalah mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang baik dan agak tepat, yang di mana responden itu sendiri memahami berkaitan dengan soalan-soalan yang dibuat oleh penulis lah. Jadinya bagi artikel ini ataupun
satu ataupun kebaikan bagi artikel ini adalah ia dapat digunakanlah kepada pendidik bagi bidang pendidikan, yang di mana inventory kesediaan kerjaya dapat digunakan kepada golongan-golongan yang remaja lah, ataupun yang ingin memilih kerjaya bagi masa hadapan. Jadinya instrumen ini dapat digunakan lah, maksudnya sesuai digunakan kepada responden yang sedang mencari kerjaya yang dia minati ataupun kerjaya yang dicari oleh dirinya sendiri. Okay. Terima kasih. Sekian. Saya Nur Izzah binti Khairul Anwar, nombor matrik I18203071. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Pentingnya individu atau boleh dikatakan pelajar yang ingin mengetahui arah tuju kerjaya setelah selesai pengajian yang diambil, terutamanya bagi pelajar. Ini kerana ada sesetengah pelajar kurang mengetahui apa langkah seterusnya yang perlu mereka lakukan setelah tamat pengajian. Dan di situlah bermulanya peranan kaunselor bagi membantu pelajar membuat pilihan yang tepat sesuai dengan minat mereka ataupun boleh dikatakan sesuai dengan bidang pengajian yang diambil. Dan yang seterusnya, mendapatkan perkhidmatan kaunseling kerjaya adalah satu langkah dalam membantu pelajar untuk merancang kerjaya dan memberi keyakinan kepada pelajar itu dalam untuk menceburi bidang pekerjaan. Dan mengikut hasil kajian artikel ni, pelajar vocational dan teknikal yang pernah berjumpa dengan kaunselor bagi mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, terutamanya soal hal kerjaya lah, akan mempunyai kesediaan ataupun dikatakan keyakinan untuk menghadapi kerjaya berbanding yang tak pernah berjumpa dengan kaunselor untuk bertanya hal kerjaya. Dan dalam artikel ni pentingnya untuk pelajar membuat persediaan sebelum mereka memasuki alam pekerjaan, kerana pelajar merupakan tiang negara, maksudnya mereka sangat penting untuk masa depan, dan terutamanya bagi pelajar vocational dan teknikal kerana mereka ni ada potensi dalam berkemahiran. Dan kemahiran tu boleh digunakan pada masa hadapan untuk negara.